Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batai Fitness dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga ke hari ini kami telah membantu lebih daripada 1000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang macam manakah caranya ataupun apakah jalan penyelesaian kepada peha yang bergeser. Hai Tuan Syah Awi, apa khabar? So, saya harap yang menonton Facebook Live ni akan dapat something daripada sharing kita. So, boleh tak siapa kat sini komen, siapa kat sini yang mungkin kenal mereka yang mempunyai masalah peha yang bergesek? Hai Puan Sheila Hashim, apa khabar? Yang mempunyai masalah peha yang bergesek, yang mungkin bila beli seluar, bahagian peha dia macam ketat, walaupun seluar tu itu saiz seluar dia. So kalau katakan beli yang besar lagi, takut nanti dia punya peha dia punya pinggang ni macam londeh pula. Waalaikumsalam Puan Ida Osman, apa khabar? So sekiranya kita kenal orang yang ada masalah macam tu, ini yang saya nak share ni. Saya nak share pada you all macam manakah caranya nak menyelesaikan masalah tu. Boleh tak komen kalau nak tahu, boleh tak bagi saya love banyak-banyak, dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Sebab saya faham kadang-kadang bila mereka yang ada masalah peha yang bergesek ni, dia bukan setakat tak selesa berjalan, malah mereka juga mempunyai masalah ketidakstabilan hormon yang mempunyai serta-serta masalah yang lain. Terima kasih kepada yang bagi saya. Waalaikumsalam Puan Nur Hayati, apa khabar? So, kenal dulu akak macam tu, kini tidak lagi. Tahniah kepada Puan Ida Osman, dah tak lagi ada masalah sebegitu. Okey, apa yang saya nak share pada hari ini, insya-Allah kita akan dapat sedikit info macam mana caranya untuk kita selesaikan masalah tu. Boleh tak komen dah ready? Kalau kata kita dah ready untuk menyelesaikan masalah ni, boleh ke bagi saya love banyak-banyak sekiranya dah ready untuk saya sampaikan. Okey, cara yang pertama ataupun macam manakah caranya untuk kita selesaikan masalah peha yang bergesek ni. Nombor satu, siapa dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak sekiranya dah ready untuk saya share. So, cara yang pertama sekali, macam mana caranya untuk kita menyelesaikan masalah peha yang bergesek, kita kena tengok satu aspek tu. Adakah kita ni lelaki atau perempuan? So, memandangkan yang komen ni kebanyakan ialah perempuan, saya nak cakap pasal tentang perempuan dulu. Okay. Peha yang bergesek ni, kalau berkaitan bagi perempuan, kita tanya kepada diri kita sekerap mana kita bersenam. Okay, sekerap mana kita bersenam. Adakah kita bersenam hari-hari ataupun adakah kita bersenam seminggu sekali? Okay, soalan yang pertama. Soalan yang kedua adalah, kalau katakan kita bersenam, jenis senaman yang macam mana kita buat hari-hari ataupun yang selalulah. Boleh tak komen? Faham kalau faham. Terima kasih kepada Kak Ida Osman yang dah share Facebook Live ni. Alright, so maksud saya begini. Kadang-kadang sesetengah orang ada masalah peha yang bergesek ni, dia bukan masalah dia tak bersenam. Kadang-kadang dia bersenam, cumanya dia bersenam dengan cara yang menyebabkan peha dia kena bergesek. Contohnya, macam kalau katakan dia buat senaman squat contohnya kan. Kalau senaman squat untuk lelaki, dia akan dapat ada masalah macam itulah maksud saya. So that's why kita kena lihat apakah keadaan kita sekarang ni. Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak kami faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak sekiranya kita faham point yang pertama ni. Point yang pertama, kita lihat dari sudut sudut jantina. Dan bila kita tengok dari sudut jantina pula, tengok pula dari sudut macam mana lagi, dari sudut macam adakah kita bersenam ataupun senaman macam mana yang kita buat. Itu yang nombor 2 lah. Boleh tak komen kalau faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak kalau faham point yang pertama ni. Tengok sekerap mana kita bersenam, lagi yang membuat. Itu. So kalau katakan kita ni seorang wanita dan kita bersenam macam sama ada berjoging ke ataupun kita buat bodyweight squat ke ataupun squat ke, insya-Allah wanita sepatutnya tidak akan ada masalah peha yang bergesek. Kenapa? Sebabkan wanita dia tak sepatutnya ada ada peha yang bergesek sepatutnya, sebab dia pertamanya sebabkan wanita ni dia boleh melahirkan anak. Okay, itu satulah yang paling penting sekali. Yang keduanya, biasanya peha yang bergesek ni berlaku kepada lelaki, dan yang bergesek tu dia adalah muscle, bukannya lemak. Lemak dekat bahagian tu sepatutnya
tak sepatutnya banyak. Lelaki peha bergesek tu mungkin akan berlaku, tetapi kebanyakannya berlaku sekiranya dia bodybuilding, dia buat body weight, dia buat squat lah basically, bukannya body weight squat tapi squat. Muscle sepatutnya boleh muncul kat situ. Seperti perempuan tak ada benda ni, tak ada. Terima kasih kepada yang komen faham. Morning Puan Angle, apa khabar? Dan itulah sebenarnya kita kena selesaikan masalah ni. Boleh tak komen kalau dah ready? Boleh ke share Facebook Live ni kepada seberapa ramai orang yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Okay, alright, tak apa, gini. Apa saya nak share kat sini adalah kita nak share macam manakah cara nak menyelesaikan masalah ni. Cara yang pertama sekali adalah kita kena pilih makanan yang betul. Makanan yang betul tu maksudnya macam mana? Pertama, kita kurangkan pengambilan karbohidrat. Senaman Coach Ajar membantu. Terima kasih Puan Ida Osman. Terima kasih banyak. Alright, so pertama sekali kita tengok kurangkan dari segi pemakanan, kita kurangkan pengambilan karbohidrat, especially karbohidrat yang mempunyai gula yang tinggi. Gula yang tinggi itu biasanya dia mempunyai GI yang tinggi, dan juga kita kena pastikan pengambilan karbohidrat ni dalam kelompok gula yang rendah ni kita ambil dalam keadaan yang sparingly. Ada pada setiap makanan tapi dalam kuantiti yang sedikit. Alright, so that's why itulah benda yang pertama sekali yang kita kena fokuskan lah. Waalaikumsalam Cik Ros, apa khabar? Terima kasih kepada Puan Nur Hayati yang komen dah ready. Itulah yang pertama. Yang kedua adalah lebihkan pengambilan lemak. Lemak yang macam mana? Lemak yang mempunyai nama dia lemak tidak tepu, unsaturated fat. Contohnya macam ke kacang. Macam sebenarnya kacang badam tu sebenarnya bagus. Kacang badam tu bagus sebenarnya. Susu pun bagus. Tapi kita kena faham susu tu kadang-kadang bila kita beli dekat pasaran, susu tu kadang-kadang dia mempunyai gula. So that's why kalau paling terbaik sekali kita ambil susu yang macam yang fresh milk tu. Fresh milk. Sebab dia punya kandungan gula dia rendah. Fresh milk tu maksudnya macam yang directly ambil daripada ni lah, daripada perahan kan. Biasanya kalau kat certain kedai tu dia jual dalam botol. So itulah dianya kan. So terima kasih kepada yang komen. Terima kasih kepada yang dah share juga, dan please share juga Facebook Live ni. Sekiranya rasa macam apa yang saya share ni benda membantu. Okey, macam mungkin ada yang tak suka makan kacang ataupun susu, boleh juga cuba macam ambil seperti macam let's say avocado, ataupun simply just tukar minyak masak daripada minyak masak biasa yang kita gunakan kepada minyak masak olive oil. Bukannya extra virgin, tapi olive oil yang bertujuan untuk memasak, grade yang paling rendah sekali olive oil tu tujuan untuk memasak. Boleh tukarkan yang tu dulu. Boleh juga ambil macam avocado dah sebutkan. Boleh juga ambil macam ikan tu, ambil ikan yang full, yang ada lemak yang tinggi, seperti macam ikan salmon, ikan sardin, ikan siakap, ikan apa lagi, ikan macam tu. Itu kita boleh tukarkan ayam tu ataupun daging tu kepada ikan macam tu, sebabkan kandungan lemak dia adalah lemak yang tidak tepu. Ayam dengan daging, kandungan lemak dia adalah lemak tepu. So that's why kita kena asingkan lemak ayam dengan daging lah. So itulah yang faham. Okay, so terima kasih kepada tukar minyak masak pun okey juga, tak ada masalah. So point dia kat sini adalah kita fokuskan benda yang kita boleh fokuskan, iaitu kita tukarkan corak pemakanan kita. Kita pilih makanan yang mempunyai lemak yang tinggi. Bila kita ambil lemak yang tinggi tu, apa yang berlaku? Nak tahu tak apa yang berlaku bila kita ambil makanan yang berlemak tinggi, especially lemak tidak tepu ni? Boleh tak komen? Kau nak tahu apakah fungsi dia? Apakah dia punya keadaan dia? Bila kita ambil certain macam lemak-lemak yang sihat macam tu, badan kita akan switch tenaga daripada karbohidrat tu kepada lemak. Kepada lemak dalam badan kita. Walaupun kita tak stop langsung, dia punya energi daripada karbohidrat tu dia masih lagi guna. Cumanya dia punya penukaran tenaga daripada karbohidrat kepada lemak dalam badan kita ditukar dengan cepat. So sebab tu kita nak kurangkan pengambilan tenaga daripada karbohidrat ni,
dia akan ditukarkan kepada lemak dalam badan supaya kita akan dapat memecahkan lemak dalam badan kita. Cumanya masalah kita ni, kalau kita fokus kepada pemakanan sahaja, lemak dalam badan kita tu akan bergantung kepada DNA kita, kepada genetik kita. Bergantung. Kadang-kadang mungkin ada bila kita dah buat macam tu, dia akan kecilkan pada bahagian yang kita tak nak kecilkan dulu. Tetapi itulah fokusnya, bila kita turunkan berat badan, pembakaran lemak berdasarkan genetik, dia berlaku kepada ikut suka hati dia. Dia nak bakar kat mana, dia bakar kat mana. So kalau katakan bahagian yang kita nak bakar tu, bahagian yang kita nak kecilkan tu tak turun-turun lagi, dia berlaku kat tempat lain, maksudnya continue je cara macam tu, sebabkan cara macam tu akan mengecilkan pada bahagian tubuh yang lain. Itulah nombor satu. Kalau katakan kita nak fokus kepada bahagian peha, that's why point saya seterusnya adalah kita melakukan senaman. Senaman kita boleh buat beberapa jenis senaman. Okay, sebab dalam bahagian kaki kita ada dua bahagian. Bahagian peha dengan bahagian belakang peha. Boleh tak saya nak explain part yang ni? Boleh tak komen dah ready? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Right? Genetik akak cepat naik bahagian perut dan punggung. Okay, tak apa, it's okay. So that's why bahagian-bahagian tu mungkin genetik tu dia mungkin akan naik pada bahagian-bahagian tertentu, ataupun dia mungkin akan turun pada bahagian-bahagian tertentu dulu. Kadang-kadang kita boleh gunakan konsep first in last out. Punya konsep first in last out tu maksudnya mana yang naik dulu, itulah yang akan turun paling lewat sekali. So that's why senaman tu penting. Senaman yang macam mana? Senaman yang akan menggunakan muscle di bahagian tubuh yang ada masalah macam tu. Morning Puan Iris Kim, apa khabar? Right. Maksudnya begini, kalau kata kita nak kecilkan bahagian peha, kita kena pertama sekali banyak mendaki bukit. Macam banyak berjalan naik atas bukit contohnya kan. Bukannya hiking, kita just boleh pilih macam bahagian rumah kita ataupun kawasan kampung kita ke taman kita ke apa ke. Tengok kawasan yang ada mempunyai bukit yang agak landai ataupun bukit yang agak curam. Kita cuba berjalan naik bukit slow. Kita boleh pilih tangga, tapi tangga tu macam tak berapa efektif sangat. Saya lebih suka ambil bukit, sebab bukit tu dia akan fokus kepada nak menstabilkan badan kita. Dia akan menguatkan bahagian ankle kita, bahagian lutut kita, bahagian pinggang kita dan sebagainya. Dan pada masa sama juga dia akan menguatkan bahagian peha dan belakang peha ataupun bahagian quadricep dengan bahagian hamstring. So benda tu yang akan mempercepatkan pembakaran lemak pada bahagian peha. Itulah yang pertama. So itulah yang pertama yang kita boleh fokuskan, berjalan naik turun bukit. Kemudian kalau kita nak lagi advance, kita boleh berlari naik turun bukit. Pagi tadi plan nak jogging 10km tapi tak berjaya, dapat 8km je. Esok pula try, dah lama stop jogging 10km, bulan puasa hanya jog 5km je, 6km. Okay, tahniah Puan Iris Kim. Saya pun dah lama tak pergi gym. Okay, InsyaAllah lah lepas ni Isnin depan saya akan start pergi gym, sebab saya nak fokus kepada dalam 4 hari ni. Esok, lusa, hari Ahad, 3 hari saya nak fokus kepada puasa 6 kejap. Lepas tu mula balik. Dan saya nak buat satu benda tau, misi 100 kilo. Nak naikkan berat badan saya kepada 100 kilo. Saya akan buat vlog, saya punya journey, apa yang saya makan, apa yang saya buat, apa yang saya akan buat lepas tu. Saya punya progress saya akan updatekan dekat dalam saya punya TikTok nanti. Saya nak update saya TikTok. Nampak kurus? Ya ke? Terima kasih. Tak tahulah kan, mungkin lah kot. Okay, itu adalah yang pertama. Kemudian juga saya akan share juga dalam TikTok tu, dalam kita punya social media yang lain seperti macam IG dan sebagainya. So itu adalah yang saya nak buat. Kemudian lepas dah dapat 100 kilo, saya akan tunjuk juga saya punya vlog macam mana saya turunkan daripada 100 kilo tu kepada 85 kilo. Balik kepada berat badan yang asal. Kenapa saya nak buat macam tu? Saya nak tunjukkan kepada semua, sebenarnya badan kita boleh je turunkan berat badan, naikkan berat badan. Cumanya persoalan dia, adakah kita tahu macam mana kita nak naikkan berat badan tu secara intentional, dan macam mana cara nak turunkan berat badan tu secara intentional. Secara intentional tu secara berniat. Kita nak turunkan berat badan dan kita tahu macam mana nak turunkan, dan tahu macam mana nak kawal supaya kita dapat turunkan berat badan dan naikkan berat badan secara sihat. Dan kita nak naikkan berat badan tu
saya punya target nak naikkan bahagian muscle saja, pun itu yang kita akan buat lah. Siapa kat sini yang berminat nak tengok saya punya vlog? InsyaAllah hari Isnin kita akan mulakan vlog. Saya akan gunakan masa selama 100 hari. Mungkin kurang, 100 hari kurang, untuk naikkan 100 kilo. Kemudian saya nak turunkan berat badan semula daripada 100 kilo kepada 85 kilo. Dalam masa mungkin 3-4 bulan jugalah kot. Kalau kita naik turun tangga, jejantas boleh bantu bahagian mana? Pasar rumah akak depan jejantas. Okey, kalau katakan naik jejantas, naik tangga pun sama juga. Dia macam bahagian tu juga, cumanya dia tak mencabar kita punya stability. TikTok tak ada, tak apa, saya akan upload dekat IG juga nanti. So saya akan link juga dengan Facebook lah sebenarnya. Cumanya dekat TikTok tu dia punya susunan lebih cantik sikit, sebab sebab saya ada plan saya nak buat susunan yang macam mana. So that's why kalau katakan saya nak buat dekat dalam IG, nak upload dalam IG pun tengok macam ni. Tapi saya akan upload lah something, sebab IG Batak Fitness saya nak buat susunan lebih cantik, susunan yang tersusun. Okay, so itulah yang saya nak buat lah. Dan that's why sebenarnya pada bahagian peha tu, untuk saya insyaAllah akan ada sedikit masalah. Sebab saya lelaki dan saya pergi gym, saya akan cuba angkat benda yang heavy weight. Okay, akan cuba buat heavy weight. Dan heavy weight itu yang akan menyebabkan saya punya peha tu akan besar sikit, bergesek sikit. Dan saya harap benda tu daripada muscle lah. Tetapi wanita tak sepatutnya ada masalah peha yang bergesek. Why? Sebabkan wanita punya muscle tak adalah banyak sangat untuk dia besar. So that's why lemak yang biasanya berlaku kepada wanita bila peha dia bergesek. Dan itulah yang menyebabkan kita kena kecilkan bahagian peha melalui, pertama, pemakanan yang betul, kedua, senaman yang betul. Yang ketiga ni saya rasa kita kena faham part yang ni. Boleh tak komen dah ready nak tahu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Okay, that's why pada pada 12 Jun 2021 kita akan adakan satu event. Nama event tu adalah Mega Live. Okay, event tu nama dia Mega Live, yang mana kita akan sharekan tentang masalah ketidakstabilan hormon. Masalah ketidakstabilan hormon ni maksudnya begini. Maksudnya macam salah satu sebab ataupun salah satu keadaan yang macam manakah badan kita mempunyai masalah bentuk badan yang out of shape. Bahagian 4P, sebenarnya 5P. Sebenarnya 5P yang akan besar, tapi saya akan fokus kepada 4 sahaja. Bahagian peha, pinggang, perut dan pinggul. 4 bahagian ini yang besar, yang macam lebih daripada biasa. Dan itu yang menyebabkan sebenar-benarnya salah satu punca, salah satu macam secara fizikal yang kita boleh nampak, oh ini sebenarnya dia mempunyai masalah berat badan dan juga masalah ketidakstabilan hormon. Kita boleh lihat sendiri daripada mata kasar. Senaman untuk kecilkan peha yang berkesan. Okey. Squat tu memang power. Sumo squat. Kita juga boleh buat namanya lunges. Lunges tu nanti pakai sebelah kaki je naik turun macam tu. Naik turun tangga pun boleh sebenarnya. Itulah sebenarnya kan. Dan sebenarnya senaman macam tu membantu. Kalau katakan begitu, nanti insyaAllah minggu depan saya akan buat senaman untuk macam kecilkan bahagian peha lah. So that's why kalau kata berminat boleh join kita punya live senaman minggu depan, insyaAllah. So itu antaranya yang kita boleh share kepada you all. So that's why share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Dan tentang Mega Live nanti, boleh tak komen siapa yang dah daftar Mega Live? Boleh tak komen dah daftar? Okay, sebabkan kita tak begitu fokus sangat kepada orang untuk mendaftar sangat. Tapi sekarang ni kita akan target untuk membantu orang seramai sekurang-kurangnya 400 orang untuk join Mega Live ni. Siapa yang kat sini yang dah daftar, boleh tak komen dah daftar? Boleh tak komen kalau belum daftar? Sebab kita sekarang ni mempunyai ada dua seat. Pertama general dan VIP. Dan sebenarnya dalam Mega Live kali ni dia akan sentuh berkenaan dengan hormon. Dan hormon itulah sebenarnya yang kita boleh manipulasikan supaya dia akan membantu mengecilkan bahagian 4P ni balik. Perut, peha, pinggul dan punggung. 4 bahagian ni kita akan, bila kita dapat fokus kepada hormon dan kita jaga pemakanan,
kita exercise, dia akan lagi cepat berlaku. Dia akan senang turunkan berat badan pada bahagian 4P ni tadi. So that's why daftar Mega Life, komen Mega Life, MEGALIVE. Okay, komen Mega Life. Nanti kita punya saka akan PM you all untuk bagi link pendaftaran. Pendaftaran sekarang ni serendah RM19 sahaja. Dan sebenarnya bagi saya, itu antara benda yang akan menyebabkan kita lebih senang turunkan berat badan bila kita ada ilmu. So that's why komen Mega Life, saya letakkan contohnya dekat sini komen Mega Life. Boleh buat huruf kecil, boleh huruf besar, boleh. Yang penting sekali jangan salah eja. Mega Life. Okay. Itu insyaAllah kita punya saka akan PM. Contohnya macam dah nampak tak? Nampak PM dia kan? Nampak tak? Nampak dia kan? Komen Mega Life tu. So nanti kita akan nampak sebenarnya boleh kita dapat turunkan berat badan dengan cara macam ni. Kita fokus kepada ilmu, kita fokus kepada, alhamdulillah, kita fokus kepada penurunan berat badan melalui kaedah hormon yang stabil. Macam mana nak jadikan hormon tu stabil, macam itulah yang saya share dekat dalam Mega Life nanti. So, Waalaikumsalam Puan Haliza Abdullah. So, komen Mega Life untuk dapat PM daripada kita untuk daftar Mega Life serendah RM19 sahaja. So that's why kita akan faham bahagian tentang macam mana nak turunkan berat badan melalui apa? Melalui hormon yang stabil. Terima kasih kepada Puan Haliza yang dah komen Mega Life. So saka kita dah PM. So komen Mega Life MEGALIVE sahaja pun dah boleh dah. Alright, so sebab kita sedang pendaftaran kita masih lagi dibuka dan pendaftaran kita akan ditutup insya-Allah anytime. Kita nak kumpul berapa ramai orang. So that's why komen Mega Life, kita akan bantu. Saya rasa itu je daripada saya. Terima kasih sebabkan bersama dalam Facebook Live ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi petang sikit. Dan saya juga akan buat live secara sparingly dalam Facebook page dan dalam Facebook group. So kalau katakan siapa yang join Facebook group Terbaik Store pun boleh join juga kita punya Facebook Live lah. So saya rasa itu je daripada saya. Terima kasih sebabkan berada dalam Facebook Live ni. Terima kasih sebabkan memberi saya support. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.